Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada semua pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama sekali sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesihatan, keselamatan, keamanan, kelapangan, dapat sama-sama kita meningkatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kita mengharungi dunia yang akhir zaman ini, Allah SWT menguji kita berbagai-bagai ujian. Di antara ujian yang terkini yang kita kena mengharunginya, yang mana kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian dan musibah, sama ada melalui kesenangan atau kesusahan, terutamanya virus COVID yang masih lagi belum nampak tanda-tanda kesudahannya. Moga Allah SWT memelihara kita dari musibah ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi fayahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang menimpa kita di akhir zaman. Dari segenap segi adalah percaturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Segala ketentuan ini pasti mempunyai hikmah yang kadang-kadang tidak tercapai dari akal untuk memahami apa yang tersirat di sebalik segala ujian ini. Bahkan di antara tanda kasihnya Allah kepada makhluknya adalah dengan memberikan mereka ujian, yang mana ujian tersebut sebagai satu sebab kepada mereka untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan pelbagai jenis ujian kerana 4 perkara. Yang pertama, Allah menguji manusia kerana ingin menaikkan darjat kita di sisi Allah kerana kesabaran kita di dalam mengharungi ujian yang diberikan ujian tersebut. Yang kedua, Allah menguji manusia kerana ingin membimbing hati-hati kita agar sentiasa menyerah diri dan reda di atas segala jalan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menguji manusia kerana ingin mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu dengan dilakukan kifarah dosa tersebut melalui ujian-ujian ini. Dan yang keempat, Allah menguji manusia kerana ingin menghukum kita di dunia dengan ujian yang ditimpakan, agar di akhirat kelak akan terlepas ataupun diringankan azab di atas kesalahan yang kita lakukan sewaktu kita berada di dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, manusia akan diuji dengan kadar kemampuan dan ketahanan masing-masing. Setiap manusia yang diuji dengan pelbagai ujian ini adalah mengikut daya tahan yang kuat dari segi fizikal, mental, bahkan spiritual. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan adalah ingat bahawa Allah memberikan kesenangan sesudah berlakunya sebarang kesusahan. Kerana itulah setelah datangnya musibah dan kita meredai segala ketentuan ini, maka kita akan mula mengangkat tangan untuk berdoa dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah ini dengan segera. Ini kerana kita tetap manusia yang bersifat lemah, yang sangat bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, di antara perkara-perkara yang akan menyebabkan sesuatu musibah itu dihilangkan dan diangkatkan oleh Allah dengan segera adalah yang pertama, segera bertaubat dan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Allah mengingatkan kita di dalam suratul Anfal ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maksudnya, dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar meminta ampun. Kerana itulah di dalam syariat Islam, apabila ditimpa sesuatu musibah, maka akan dianjurkan mananya perkara-perkara untuk mengingati dan istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keduanya diangkat musibah, memperbanyakkan ibadat, terutamanya dengan melakukan solat dengan sempurna. Bahkan apa yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi apa saja perkara yang membuatkan baginda menjadi resah dan gundah gelana adalah melalui terapi solat. Terdapat hadis yang meriwayatkan hal tersebut. An Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla. Daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW apabila ditimpa sesuatu perkara yang meresahkan hatinya, maka Nabi SAW akan segera melakukan solat dengan sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan yang ketiga, memperbanyakkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala bagi memohon segala pertolongan dan jalan keluar sebagai solusi bagi segala masalah dan ujian yang dihadapi. Sekadar inilah dahulu untuk rakaman video ini, untuk sama-sama kita muhasabah diri dan juga kita merenung. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala musibah dan juga segala kesalahan-kesalahan daripada kita sebagai umat manusia yang biasa. Dan akhir kata, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.